bersama saya Rila Melati dan juga teman pengacara saya Fahrul Razi. Dan Fahrul ni juga ialah pembahas Titian Minda sebenarnya pada tahun 1999. Ya, itu sudah pun 9 tahun berlalu ya. 9 tahun berlalu. Jadi apakah perbezaannya yang waktu awak menjadi peserta dan sekarang ni? Tunggu, 9 tahun memang banyak perubahannya. Kalau dulu secara formal, sekarang lebih sporty, ya, lebih aktif, lebih ada mesra keremajaan, ya. Bahas pada hari ini, tema bahas kita pada hari ini. Dan sememangnya kelima-lima pembahas berpeluang berhujah dan tiada lagi pembahas simpanan. Dan tahun ini setiap pihak juga akan menegakkan maudhu' pertandingan kita melalui lakonan. Wow. Wah. Dan lakonan ni sebenarnya adalah wadah alternatif untuk mengetengahkan fakta dan sekaligus meyakinkan panel penilai. Dan setiap kumpulan akan menampilkan 2 lakonan. Jadi pasti menarik kerana maudhu'nya mencabar dan sememangnya dekat sekali di hati remaja. Di hati kita berdua lah, remaja lah. Ya kan? Remaja mesti memang diakui. ya. Diakui ya. Jadi dengarkan maudhu' pertandingan kita. Sikap berani remaja lebih mendatangkan kebaikan. Setuju tak setuju? Saya mungkin setuju. Saya tak setuju. Mengapa ni ya? Tak apa, nanti kita bahas. Ya, kita bahas lepas ini. Baik, beliau yang akan memulakan perbahasan pada hari ini, kita berkenalan dengan Muhammad Rifdi bin Muhammad Anwar Ensali. Saya ingin mencuba bungee jumping di Australia lah. Di tepi waterfall. Kerana kalau bungee jumping di situ, takut terkena batu pun berani jugalah. Salam sejahtera saya ucapkan kepada barisan hakim yang arif lagi sama, teman penyanggah dan warga dewan yang dikasihi. Maudhu' bergema, sikap berani remaja lebih mendatangkan kebaikan. Tirai gelanggang kami buka dengan mencedok takrifan di sebalik wacana sikap berani. Sesetiap orang ada sifat keberanian, baik yang muda maupun yang tua. Hanya yang membezakan satu remaja ataupun sesetiap individu dengan yang lain ialah sejauh mana mereka meluahkan sikap berani itu. Yang pasti, kita tidak dapat menolak hakikat bahawa sikap berani ini satu sikap yang positif. Sememangnya, siapakah remaja yang menjadi fokus dalam maudhu'? Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Perangkaan usia remaja berbeza dari satu negara ke negara lain berdasarkan sosio-budaya setempat. Secara amnya, golongan remaja berumur antara 11 hingga 19 tahun. Terdapat beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan remaja hari ini. Kamus Dewan menjelaskan remaja bermaksud sudah mulai dewasa ataupun sudah akil baligh. Tahap remaja ialah tahap umur berkembang dan melibatkan perubahan setengah perubahan seperti perubahan fizikal, kognitif dan juga perubahan ataupun perkembangan kepribadian dan sosial. Masa remaja umpama pelayaran sebuah bahtera yang pasti akan menempuh badai dan lautan. Sememangnya hakikatnya bahawa banyak kapal dapat merantasi lautan ini. Dan siapakah nakhodanya? Sudah tentu remaja. Dan banyak kapal juga dapat mencapai destinasi dengan selamat. Kerana apa? Kerana sikap berani si remaja itu. Bayangkanlah jika yang mengemudi kapal-kapal itu tidak berbekalkan sikap-sikap berani. Sudah tentu dasar lautan akan penuh dengan kapal-kapal yang karam. Remaja berani ialah remaja yang berani menerima risiko, berani berdepan dengan cabaran, berani kerana benar dan berani mencuba. Sikap-sikap berani ini lebih mendatangkan kebaikan kerana ia memberikan pulangan yang besar kepada bukan sahaja individu itu, malah menyumbang ke arah kemaslahatan sosial, kemakmuran ekonomi dan kestabilan iktisad. Kestabilan politik. Inilah yang akan menjadi teras teman pencadang. Sesungguhnya, penyebab songsangan hidup remaja ialah faktor-faktor persekitaran seperti gejala sosial yang membawa kepada penghakisan moral remaja itu. Janganlah teman penyanggah
meremehkan. Remaja berani, remaja cemerlang, negara gemilang. Sekian, terima kasih. Wow, hebat betul Rifdi dan dengan penyokong-penyokongnya yang di belakang tu ya. Dan Rifdi ni seperti kamus bergerak ya, macam-macam takrifan yang diambil dari kamus. Tapi saya rasa itulah tugas pembahas utama untuk memberikan takrifan kepada Maudu. Diingatkan pembahas dibenarkan mencela sebelum loceng pertama dibunyikan dan celahan dikecualikan untuk pembahas terakhir. Baiklah, bagaimanakah pendirian pihak penyangga? Kita berkenalan pula dengan pembahas pertamanya, Nur Nabila binti Jubli atau nama manjanya Hani. Hani ingin menjadi seorang wanita yang pertama di Brunei untuk membuka firma syarikat kewangan. Kerana tak ada seorang wanita pun di Brunei nak buka firma kewangan sendiri. Terima kasih. Salam sejahtera dan salam perdebatan. Kami, remaja canggih, memilih komputer sebagai maskot kami kerana komputer telah melalui evolusi teknologi. Begitu juga remaja telah melalui evolusi kehidupan. Jika ia di-download perisian yang salah, virus perosak akan memusnahkannya. Wahai komputer maskot kami, tunjukkanlah kebenaran yang nyata. Hadirin hadirat, dengan prinsip kami, izinkanlah kami memperbetulkan tajuk pada hari ini. Sikap berani remaja lebih mendatangkan keburukan. Hadirin hadirat, sekarang dengarkan definisi. Sikap berani ialah perangai yang tidak takut dan gentar dalam apapun jua keadaan, terutamanya dalam keadaan bahaya. Remaja menurut WHO ialah di lingkungan 12 tahun hingga 24 tahun. Lebih mendatangkan keburukan di sini bererti lebih memudaratkan daripada memanfaatkan. Hadirin hadirat, sekarang dengarkan 4 hujah yang akan kami bentangkan. Saya, remaja canggih yang berani lagi periang, akan menghuraikan mengenai pembentukan identiti diri. Manakala remaja canggih yang kedua pula akan menerangkan mengenai pegangan dan prinsip hidup. Remaja canggih yang ketiga pula akan membawa mengenai isu masalah sosial. Remaja canggih yang keempat pula akan menerangkan mengenai berkaitan sikap berani remaja dengan pembangunan negara. Dan akhir sekali, remaja canggih yang kelima akan merumuskan segala hujah-hujah kami. Hadirin hadirat yang intelek, hujah pertama, pembentukan identiti diri. Menurut ahli psikologis, zaman remaja merupakan peringkat kehidupan di mana remaja mula membentuk identiti diri dan berani untuk mencuba satu yang baru. Manakala serta mudah terpengaruh. Sebagai contoh, pada tahun 1999, seorang kickboxer Thailand, Nong Tom, dengan beraninya telah menjalani transgender dengan menukarkan identiti dirinya daripada lelaki kepada perempuan pada umurnya 18 tahun. Ini telah menjadikan ramai ikutan remaja dan fenomena ini juga dah menyebabkan berleluasanya hubungan sejenis. Hadirin hadirat, remaja adalah tunas bangsa. Jika identiti mereka rosak, maka rosaklah tunasnya dan tiadalah pemimpin negara. Sebagai contoh, negeri jiran Indonesia dan Malaysia, kes mak rempet semakin berleluasa. Mereka berani melakukan aksi-aksi luar biasa dan bahaya hanya untuk kepuasan diri. Akan tetapi, kesan buruknya amat besar sekali. Bukan sahaja kepada remaja itu sendiri, tetapi kepada masyarakat jika berlakunya debush kemalangan jalan raya. Sekali lagi, saya, remaja canggih yang berani lagi periang, ingin menegakkan bahwasanya sikap berani remaja lebih mendatangkan keburukan. Sekian, wassalam.